قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Katakan wahai Muhammad, sekiranya mati yang kamu ingin melarikan diri daripadanya, sesungguhnya dia akan bertemu dengan kamu. Kemudian kamu akan dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala perkara yang baik dan perkara yang dapat dilihat oleh manusia. Kemudian kamu akan dikhabarkan segala kelakuan kamu, tingkah laku kamu, kelakuan kamu, amal ibadah kamu yang telah kamu lakukan di atas muka bumi dulu. Muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berada pada malam ini, malam yang ke-16 dalam bulan Jamadil Awal. Mudah-mudahan kita berada dalam hidayah, riayah, rahmah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan saya pada malam ini, mudah-mudahan kita yang hadir tidak ada seorang pun yang merupakan penumpang MH370. Kalau terlepas mana tahu. Tuan-tuan, apa pun urusan kita, kita akan bertemu dengan Allah. Apa-apa pangkat kita, kita akan bertemu dengan Allah. Kita muda, kita tua, lelaki, perempuan, kaya, miskin, kita tetap akan bertemu dengan Allah dengan melalui kematian. Dengan kematian itu kita akan dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan diberitakan, akan dimaklumkan segala yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Contoh kita melihat, dan kita telah melepasi dalam satu bab dulu. Saya kira sudah lepas, waktu saya ingat dalam bab liwat yang sepatutnya kita merujuk kepada hadis Nabi SAW dalam kes saudara anak Ibrahim umpamanya yang teraniaya dengan undang-undang liwat yang tidak mengikut undang-undang Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW yang peliknya, 3 orang hakim daripada mereka yang mengaku Islam, 3 pendakwa yang juga mengaku Islam, dan 3 peguam bela yang bukan Islam. Antara resolusi dalam pembelaan setelah jatuh hukuman, seorang hakim, seorang peguam bela bertanya kenapa tidak dilakukan, tidak dirujuk dalam kes liwat ini kepada undang-undang Islam, yang tidak dijawab oleh hakim dan pendakwa lain. Sama ada itu sindiran ataupun sebaliknya, wallahu a'lam. Dalam kes liwat, dia lebih teruk daripada kes zina sebenarnya. Dan yang peliknya, orang yang dituduh meliwat jatuhkan hukuman. Orang yang kena liwat terlepas. Dia sebut dalam bahasa Melayu saya, maha pelik. Dan dibalas, kita mendedahkan keaiban orang, dibalas oleh Allah Ta'ala secara tunai, dan juga dituduh sebagai penyebab kehilangan pesawat tersebut. Jatuh hukuman 2 hari sebelumnya, dan hari Sabtu 8 bulan peristiwa kehilangan pesawat, yang pada mulanya di antara pemberi ulasan termasuk bekas Kapten Nuruddin yang bercakap ini semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Satu sindiran yang paling tajam kepada ucapan pengarah DCA
menyatakan kita dah tempoh 24 jam lagi kita akan berjumpa dengan kapal terbang tersebut, tanpa menyebut kalimah insya-Allah, tanpa merujuk kepada agama yang dia pegang sendiri. Tuan-tuan tengok, saya tak pernah tinggal, cuma tinggal 5 hari je, tak tengok, berada di Kemboja bersama Haji Wahab. Mana Haji Wahab? Haji Wahab. Oh, ada. Ingatkan tinggal di Kemboja. 5 hari, walaupun sempat di hotel malam terakhir itu, sempat juga tengok di dalam TV Kemboja yang dia menayangkan semua ulasan daripada seluruh dunia, termasuk ulasan seorang bekas pengarah daripada Amerika Syarikat, California, bekas pengarah penerbangan California, menyatakan dengan ucapan yang mudah difahami betapa bodoh dan bongkoknya kerajaan Malaysia dalam menangani isu kehilangan pesawat tersebut. Tuan-tuan, sama ada itu ucapan yang berlaku secara spontan atau tidak, wallahu a'lam. Ya, kehilangan benda ini bukan benda yang kecil, bukan benda yang murah, dan orang yang bercakap itu orang yang pernah terlibat dengan pengambilan pesawat tersebut. Rupanya dalam tarbiyah di kalangan pesawat, orang yang menjadi pilot kapal terbang di kalangan umat Islam, mereka tidak ditinggalkan dengan perkara yang lain, kerana bergantung di langit di awal itu tidak ada melainkan mereka hanya memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan mana-mana pesawat. Tapi kita dengar, yang lebih saya dengar cukup kurang ajar Panglima Angkatan Tentera. Yang lepas tu pun dia pun hilang. Mana tahu lah. Orang tak bagi dah. Cakap dengan peluk tubuh. Ni cakap korang ajar lah. Ada SB dengan ada. Tangkap. Ada tolong sampaikan. Tolong tangkap. Ya. Perkara yang semakin kronik, semakin pelik, dan dia semakin mendedahkan sifat-sifat manusia yang bongkok takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Last kali tuan-tuan timbul pula Ibrahim Ma'din. Gila. Maha guru silat gayung gaib. Mujak bukan tebu saya. Saya gayung pusaka. Allah Akbar. Bercakap macam piramid dalam filem 3 Laksmana Doremi. Saya tulis dalam Facebook saya untuk datuk tersebut, tolonglah bercakap berlapis kepada qada dan qadar Allah, dan jangan kamu bercakap seolah-olah kamu ni Allah Tuhan, tapi baju tengok lambang bomok satu Malaysia. Fahamnya lagi lah. Ya. Mahfuz Omar membidah dalam parlimen pagi tadi. Bertanya kepada Bagan Datuk, adakah Datuk ini sebagai penasihat atau penaung kepada gayung gaib? Jawab Bagan Datuk, saya tak kenal siapa dia. Penakut. Rupanya pokok ni tak pernah tinggal bomok rupanya. Ya. Sampai keluar dalam internet, beberapa negara asing telah terasa malu dengan peralatan yang sophisticated, sangat canggih. Tata Malaysia ambil bubu, pakai bubu, teropong bulu, bonyok kat terbang. Orang gila buat ujar itu. Betul. Dalam internet kata negara-negara barat yang maju dah terasa tercabar. Peralatan yang mereka sediakan berjuta-juta ringgit, Tata sedia bonyok 2 biji, harga RM5.50. Bubu sebiji, tikat sejadah ke? Tikat getah? Tikat terbang. Dengan dayung tu. Tuan-tuan, wallahualam. Kita fikir sendiri. Mudah-mudahan dengan berlaku peristiwa ini semakin dibukakan rahsia oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebejatan, kecuraparan mereka, kebiadaban mereka dalam menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, dalam sibuk-sibuk di kalangan kita menunaikan sembahyang hajat, sembahyang istisqa minta hujan, ada pula orang buat konsert 3 hari 3 malam di Bukit Jalil, sehingga hari ini belum lagi didedahkan siapa peneraju utama syarikat tersebut yang menganjurkan konsert 3 hari 3 malam yang mengakibatkan 5 atau 6 kematian. 6 kematian. Kita masih menanti kenyataan daripada Mufti Perak nak sebut mati syahid ataupun tidak syahid. Kan dulu perhimpunan dulu dia katakan buruh. Kalau buruh tu wajib dibunuh. Mana yang tak bunuh buruh dosa besar. Yang hadir konsert ini yang atas nama resim, kita tunggulah mungkin syahid akhirat atau syahid dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Dan akan berlaku lagi konsert tersebut 28 hingga 4 Mei di Bukit Jalil di Sepang, sempena dengan penganjuran Formula 1. Akan diadakan konsert secara besar-besaran. Makna tuan-tuan, adakah kita sembahyang hajat istisqa ini sekadar satu lakonan? Berlakon nak tunjuk, nak minta dilepaskan daripada bala kepanasan yang telah pun diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Sebahagian kita diberikan hujan, lalu antara mereka yang biadab itu menyatakan hujan turun ini adalah hasil kami yang menciptakan benih awal. Makin kronik sebenarnya. Wallahu a'lam. Tentang kita nak fikir nak kata apa ni. Nak kata manusia kalau bukan manusia, wallahu a'lam lah. Kalau orang yang beriman, yang dia yakin bahawa dia akan disebut oleh Allah, fa yunabbiukum, kamu akan diceritakan, diberitakan, dikhabarkan segala kelakuan kamu di atas muka bumi ini. Adakah tembelang ini akan pecah di atas muka bumi lagi atau akan dipecahkan oleh Allah di akhirat? Bagaimana orang yang syahid ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk orang yang syahid yang mati di medan peperangan, ketika dia bangkit, dia disambut oleh 70,000 para malaikat. Sambutan para malaikat menyambut orang syahid itu dengan pesta yang begitu meriah di padang mahsyar, mengalu-alukan kedatangan orang yang syahid. Lalu Allah bertanya, adakah tujuan kamu, apakah tujuan kamu untuk mendapatkan syahid? Dia kata, tujuan aku berperang untuk mendapatkan, memberikan kemenangan kepada umat Islam. Allah kata, kadzabta, kamu penipu. Yang syahid dituduh penipu oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diheret malaikat sebanyak itu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang syahid pun menjadi ahli neraka, apatah lagi orang yang suka menipu hari ini. Tuan-tuan, penipuan yang dibuat, pelbagai penipuan. Dan doa kita insya-Allah akan pecah segala penipuan, segala pengkhianatan kepada amanah Allah Subhanahu wa taala melalui kehilangan pesawat ini. Dan kita di kalangan orang yang mukmin, kita tidak akan melupakan, sentiasa mendoakan. Walaupun ada di kalangan mereka yang bukan Islam, dia juga hamba Allah. Tidak salah kita mendoakan kalau mereka berada dalam pesawat tersebut, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hilang, di mana bangkainya? Kita mendengar sebelumnya 2 orang yang disebut sebagai menggunakan pasport palsu. Pagi tadi Daik Amili menyatakan pasport tersebut adalah tulen. Yang diambil, yang dibeli daripada Thailand. Bukan Thailand, Malaysia. Malaysia yang mengeluarkan pasport tersebut. Ada pula katakan 5 orang yang naik. Lepas kata 5 orang, oh tak naik 5 orang. Naik 4 orang. Kemudian tak naik 4 orang. Naik 2 orang. Kita pun pening. Macam pening, macam ni pening kan. Bagaimana kita hari ini dalam suasana musibah ini? Adakah dia musibah yang dirancang atau ia benar-benar musibah?
Tuan-tuan, puak-puak ni tak kira.